Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Selasa. Selasa berapa hari bulan 3, 4, 5, 6. Okey, 6 Julai 2021. Okey, kita nak teruskan dengan tajuk jadual berkala. Okey, pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menemukan banyak unsur. Okey, hari tu kita dah baca kan siapa? Dmitri Mendeleev. Okey, dia antara orang yang paling banyak menemui unsur dekat atas dunia ni. Okey, usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih digunakan sehinggalah ke hari ini. Okey, tapi malangnya Dmitri Mendeleev ni adalah orang kafir kan. Kalau tak, dia punya pahala dia berganda-ganda dah. Berapa puluh tahun, berapa ribu tahun dah kan. Okey, berapa ratus tahun dah orang masih menggunakan lagi jadual berkala. Okey, tapi harapnya kebaikan dia tu Allah pandanglah kan, walaupun dia ahli neraka kan. Okey, sikit Okey, kita tengok okey, untuk satu unsur, okey, contohnya okey, unsur karbon ni. Okey, dekat satu unsur ni, okey, paparan pada jadual berkala, okey, dia ada macam ni lah. Okey, dia ada okey, kalau tengok petak yang pink ni, okey, dia ada simbol unsur paling besar di tengah-tengah. Kemudian di bawah dia ada nama unsur. Okey, kemudian bawah lagi ada nombor. Nombor ini adalah JAR. Okey, JAR ni adalah jisim atom relatif. Okey, jisim atom relatif. Okay, nanti kita akan tahulah apa dia jisim atom relatif tu. Okey, dan yang di atas sebelah kiri adalah nombor proton. Okey, so ada 4 maklumat pada satu petak unsur. Okey, ada nama unsur, ada simbol unsur, ada jisim atom relatif dan juga nombor proton. Okey, kalau ingat lagi, nombor proton sama dengan nombor apa dia? Nombor proton ataupun bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, kalau soalan tanya berapa bilangan elektron, so bilangan elektron akan merujuk kepada bilangan proton. Bilangan proton itulah nombor proton. Okey, kalau tak salah cikgu lah, itu dia. Okey, nombor proton. Tapi nanti kita akan pergi tengok balik lah, betul ke tak nombor proton. Okey, so kita tengok yang berwarna, okey, tengok yang berwarna kuning dia mewakili logam. So kalau awak tengok dekat jadual berkala dekat bawah ni, okey, kita ada banyak unsur yang berwarna kuning. Jadi okey, kalau tengok dekat sini, okey, ini dia mewakili unsur di atas dunia kita. Okey, di atas dunia kita, sama ada kita jumpa dalam tanah ataupun jumpa di atas permukaan tanah. Okey, so kebanyakannya adalah unsur logam. Okey, paling banyak adalah unsur logam. Okey, paling banyak jenis lah, paling banyak bilangan dia adalah unsur logam. Bukan mewakili kuantiti, dia mewakili bilangan. Okey, paling banyak adalah logam. Okey, kemudian yang berwarna oranye, kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 unsur separuh logam. Okey, separuh logam ni maksudnya dia tidak membawa semua sifat logam. Dia hanya membawa beberapa sifat logam. Okey, dan yang terakhir adalah bukan logam. Okey, unsur bukan logam. Okey, unsur bukan logam dia mewakili warna biru. Okey, sini 1 hidrogen dan ada beberapa lagi dekat bawah ni. Okey, so yang berwarna biru adalah unsur bukan logam. Dan biasanya unsur bukan logam ini adalah dia dalam bentuk gas. Okey, biasanya dalam bentuk gas ataupun bentuk cecair. Okey, contoh kalau tengok dekat bawah ni ada iodine kat sini. Okey, iodine. Okey, iodine dia ada dalam bentuk, dia boleh terbentuk, boleh wujud dalam bentuk keadaan jirim dia, berpejal boleh, cecair boleh, gas boleh.
Okey, tapi kebanyakannya boleh boleh hadir dalam bentuk gas. Contohnya karbon, nitrogen, oksigen, fluorin. Okey, helium yang isi gas, yang isi balon udara panas. Okey, gas hidrogen. Okey, sama ada gas hidrogen ni biasanya dalam bentuk cecair ataupun gas lah. Okey, hidrogen ni. Kemudian neon. Okey, neon ni adalah yang digunakan untuk biasanya neon, argon, neon, argon, krypton, xenon, radon. So kebanyakan ini antara 5 ni dia digunakan untuk mengisi mentol lampu. Mengisi mentol lampu, sama ada lampu Kalimantan. Biasanya dululah zaman dululah lampu Kalimantan, lampu putih yang panjang tu kita panggil dia kita panggil dengan nama lampu Kalimantan. Kalau lampu Kalimantan tu dia diisi dengan neon. Diisi dengan argon. Dan biasanya dia akan membawa warna putih cerah. Kalau kita nak warna lain, dia kena tambahlah bahan yang membawa warna lah. Lampu neon biasanya kalau dengar mungkin dalam lagu ke ataupun dalam puisi. Lampu neon. Lampu neon tu adalah lampu lah. Lampu, dia cahaya daripada gas tu sendiri. Bila kita panaskan, dia akan mengeluarkan cahaya. Kemudian krypton. Krypton ataupun krypton. Krypton kalau awak tengok cerita Superman. Superman ni dia dapat kuasa daripada krypton. So krypton ni dia adalah satu batuan. Batuan, dan dia boleh wujud juga dalam bentuk gas. Dia pepejal boleh, cecair boleh, gas boleh. Dia boleh memberikan, dia dalam cerita Superman tu dia memberikan kuasa lah. Tapi memang ada banyak betulnya lah. Krypton ni. Tapi dia unsur yang sangat berharga dan susah nak jumpa. Dia tak banyak lah di atas dunia ni. So yang hujung sekali ini, yang cikgu sebut tadi, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan juga tak nampak lah, ununoctium. So dia dalam bentuk gas nadir. Gas nadir. Apa dia gas nadir ni? Nanti kita akan belajar. Kita tengok yang warna hijau ni. Dia kata sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Unsur di dunia ini yang telah ditemui. Adakah semuanya berada dalam jadual berkala ni? Semua ada ke? Nanti awak kira berapa ada jumlah dalam jadual berkala ni, jumlah unsur dalam jadual berkala ni. Kalau awak tengok ada 2 baris unsur yang terpisah daripada jadual berkala yang atas. Kalau awak tengok dekat bawah ni ni. Dia adalah siri lantanida dan juga siri actinida. Siri lantanida dan siri actinida. Nanti kita akan pergi apa dia siri lantanida dan apa dia siri actinida. Cikgu akan terangkan nanti. So kita next. Kita tengok sedikit. Muka surat 168. Tadi cikgu lupa nak bagi tahu. Kita sambung muka surat 167. Sekarang muka surat 168. Berita sains. Pada masa lalu, terdapat beberapa unsur yang diberikan nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Maksudnya dia tak tahu nama dia apa, tapi bila dia dah hasilkan suatu bahan tu, kita beri nama atas bahan yang telah dihasilkan oleh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut diberikan nama yang berakhir dengan gen. Berasal daripada perkataan generator. Oleh itu hidrogen bermaksud penjana air. Gen kan? Hidrogen, hydro air, gen generator. So generator air, water generator, penjana air. Dan nitrogen bermaksud penjana asid nitrik. Nitro daripada perkataan nitrik. So nitric acid generator.
Hari ini, nama-nama unsur yang baru ditemukan perlu disahkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Okey, kebanyakan nama unsur-unsur itu bersempena dengan nama saintis yang menemui unsur tersebut. Nama tempat penemuan dan nama saintis terkenal. Okey, jadual 6.1. Okey, boleh tengok dekat bawah ni dia bagi jadual 6.1 contoh. Okey, diberi nama unsur yang telah ditemui berkaitan dengan asal usul nama orang yang menemuinya. Okey. Dan ada juga yang daripada tempat dia ditemui. Okey, tempat dia ditemui. Sama ada unsur berasal daripada nama orang yang menemui ataupun di mana unsur tersebut ditemui, nama tempat itu. Okey, so ingat ni, nanti kod-kod lah dia keluar dekat exam. Okey, walau bagaimanapun unsur yang ke-113, 115, 117 dan 118 masih belum diberikan nama secara rasmi. Okey, ni ada juga. Okey, nama yang belum diberikan secara rasmi. Okey. Nanti kod-kod lah cikgu tanya dalam exam nanti, kan? Nanti ada exam kan? Okey, so unsur baru yang ditemukan oleh saintis, okey, tengok kat bawah tu 104, Rutherfordium. Okey, ditemui pada tahun 1969, nama singkatan dia RF, simbol dia. Okey, daripada orang yang menemuinya iaitu Ernst Rutherford. Okey, ahli nuklear fizik. Okey, kemudian Seaborgium. Okey, SG pada tahun 1974, okey, ditemui oleh Glenn Seaborg, iaitu seorang ahli kimia. Okey, Bohrium, BH. Okey, ditemui oleh Niels Bohr, ahli fizik. Okey, dan seterusnya lah. Okey, kemudian ada 4 unsur yang belum diberi nama secara rasmi. Dia baru juga ditemui 2003, 2004, 2010 dan 2006, iaitu Ununtrium, UUT, Ununpentium, UUP, Ununseptium, UUS dan Ununoctium, UUO. Tadi cikgu baca tadi kan, Ununoctium. Okey, so 4 ini belum rasmi lagi nama dia. Okey, hanya nama samaran sahaja. Okey. Okey, kita pergi sikit kepada okey ni, mengenal pasti kedudukan logam bukan logam dan gas dadir dalam jadual berkala. Okey, nak tahulah dekat mana dekat mana kedudukan bahan-bahan ni. Okey, yang pertama, okey, dia kata arahan berdasarkan jadual berkala, kenal pasti kedudukan logam bukan logam dan gas nadir. Okey, so logam dia berada dekat mana? Okey, tengok balik. Okey, logam berada pada okey, kita tengok. Okey, kalau tengok yang berwarna kuning. Okey, yang berwarna kuning. Okey, so logam kebanyakannya berada di bahagian sebelah kiri jadual berkala, ataupun kalau lebih tepat lagi adalah logam berada paling banyak dekat mana? Okey, kala yang ke-2 sehingga kala yang ke-12. Okey, tapi dekat sini dia tak bagi tahulah. Okey, yang ini apa, yang mencancang ni apa, yang melentang ni apa. Okey. Nanti cikgu sebut risau salah pula sebab cikgu pun dah terlupa. Okey. So bukan logam. Okey, bukan logam berada di sebelah logam. Dan gas nadir berada paling hujung sekali sebelah kanan jadual berkala. Okey, kemudian catatkan 5 contoh unsur dalam jadual di bawah. So catatkanlah 5 unsur, okey. Nanti boleh sebut lah. Okey, apa 5 bahan logam, 5 bahan bukan logam dan 5 gas nadir. Okey, kita nak tengok sikit perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey, sesetengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama, membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada 2 kategori utama.
iaitu logam dan bukan logam. Apakah perbezaan di antara logam dan bukan logam? So, kita nak tengok persamaan dulu. Okey, persamaannya adalah kedua-duanya ialah unsur. Okey, kedua-duanya ialah unsur. Okey, dia bukan molekul, dia bukan sebatian, dia bukan campuran. Dia adalah unsur yang terdiri daripada atom-atom, dan atom itu terdiri daripada subunit atom. Okey, ataupun unit subatom. Okey, yang ada nukleus, yang ada proton, yang ada neutron, dan ada nukleon elektron mengelilinginya. Okey, kita tengok pula itu persamaan, kita tengok pula perbezaan. Okey, dari segi kekilauan, okey, bahan logam biasanya dia berkilau. Okey, berbanding bukan logam, dia lebih pudar berbanding logam. Okey, kemudian kemuluran. Kemuluran ni adalah kemuluran ni macam kita boleh tarik dia dan dia tidak putus. Okey, tapi kalau logam ni kita tak bolehlah tarik dengan tangan. Maksudnya kita tarik ataupun kita uli dia, mulut ni dia boleh diuli. Okey, dalam keadaan dia cair, dan kita gunakan mesin lah, kita tak guna tangan. Sebab logam ni dia perlu dicairkan dengan suhu yang tinggi. Okey, so untuk logam dia mulur. Okey, kalau bukan logam dia rapuh. Maksudnya dia putus. Okey, dia mudah putus. Okey, keboleh tempaan. Untuk logam boleh tempa, maksudnya kita boleh bentukkan dia. Okey, katakan kita nak bentuk bulat. Okey, boleh dapat bentuk bulat. Okey, kalau kita nak bentuk segi empat sama, kita boleh dapat bentuk segi empat sama. Okey, kita nak melengkung, permukaan yang melengkung, boleh dapat permukaan yang melengkung. Okey, tapi kalau bukan logam, dia tak boleh ditempa. Kalau boleh ditempa pun, dia sangat susah. Sebab apa? Dia rapuh. Jadi dia mudah patah, mudah pecah, mudah serpih. Okey, so itu keboleh tempaan. Okay, seterusnya adalah kekuatan regangan. Okey, untuk logam kita boleh tarik dia. Regang tu adalah tarik. Okey, logam ni kita boleh tarik dia bila dia dalam keadaan cecair. Okey, cecair, dalam keadaan separuh cecair, kita boleh tarik dia panjang. Sebab itulah kita boleh bentukkan besi yang panjang. Okey, kita nak pendek mana, kita nak panjang mana, ukuran dia boleh. Okey, dan dia tak mudah patah. Okey, tapi kalau bukan logam, dia bukan tak boleh diregangkan, boleh diregangkan, tapi daya ikatan dia lemah dan dia mudah patah. Okey, dia mudah patah, dia mudah pecah. Okey, yang seterusnya adalah kekonduksian elektrik. Okey, kekonduksian elektrik ni adalah untuk logam, dia mengkonduksikan elektrik dengan baik. Maksudnya dia boleh alirkan arus elektrik. Okey, tapi kalau bukan logam, dia lemah. Okey, dia tak boleh alirkan arus elektrik, kecuali hanya satu sahaja yang boleh alirkan arus elektrik, iaitu karbon. Okey, karbon dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, seterusnya kekonduksian haba. Konduksi haba ni maksudnya apa? Haba boleh bergerak melalui dia. Maksudnya kalau kita letak hujung ni, contohnya kita ada sebatang besi, sebatang logam. Okey, kita bakar di hujung dia ataupun kita dekatkan dengan sumber api, sumber haba. Haba itu akan bergerak dan lama-lama seluruh permukaan logam tersebut akan berasa panas. Okey, contohnya bila kita masak dekat dapur. Okey, kita masak dekat dapur. Okey, besi, contohnya besi ataupun siapa yang ada periuk logam ataupun besi yang dekat atas dapur tu. Okey, sebelum masak sejuk, okey, kita boleh pegang, tapi bila kita tengah masak, dia lama-lama dia akan jadi panas. Ada yang besi tu dia boleh bertukar warna seakan-akan menyala, sebabnya dia mengkonduksikan haba. Okey, seterusnya untuk bukan logam, dia boleh konduksikan haba tapi lemah. Maksudnya dia panas tapi dia juga cepat sejuk, mudah sejuk. Okey, mudah sejuk. So itu bahan bukan logam. Contohnya adalah plastik, kayu. Okey, so macam kalau kat dapur senang je, mudah je senduk plastik. Okey, ataupun senduk kayu. Senduk plastik kita boleh pegang dia dalam
hilang lama lah. Okey, tapi hati-hati, bila terlalu panas dia boleh cair. Okey, contoh yang lain adalah kayu. Okey, kayu so bila kayu ni bila kita letak dekat panas, dia boleh panas dan even dia boleh terbakar pun. Tapi bila kita jauhkan daripada sumber haba, jauhkan daripada api, so dia mudah sejuk. Okey, so itu maksud lemah dalam kekonduksian haba. Okey, perbezaan ketumpatan. Okey, untuk logam dia mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey, ketumpatan ni apa? Ketumpatan ni apa? Kalau contohnya lah, ketumpatan kalau kita rendamkan satu bahan tu ke dalam air, okey, dia akan turun ke bawah, dia akan jatuh ke dasar bekas. Okey, tapi kalau bukan logam, ketumpatan yang rendah, dia akan terapung lah. Kalau kita buat perbezaan, masukkan bahan logam dan bahan bukan logam, okey, yang bahan logam tu dia akan lebih ke bawah, ke dalam. Dia akan lebih dekat dengan dasar bekas berbanding dengan bukan logam, dia akan terapung. Okey, seterusnya adalah takat lebur dan takat didih. Okey, untuk logam, of course lah takat lebur, takat didih tinggi. Okey, sebab dia boleh melebur dan dia boleh menerima haba yang tinggi dan dia boleh melebur, mendidih. Okey, tapi kalau bukan logam, takat lebur dan takat didih dia rendah. So maksudnya dia boleh melebur, okey, boleh mendidih tapi dengan keadaan suhu yang tinggi dan juga ambil masa yang singkat. Okey, kalau logam ni dia boleh melebur, dia boleh mendidih mudah dan juga boleh dalam masa yang lama. Okey, so kita tengok sikit. Okey, untuk next, okey, logam ni, okey, ini dia terangkan satu-satu. Okey, logam untuk aluminium. Kita tengok dulu eksplorasi sains. Okey, eksplorasi sains, terdapat unsur yang tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam. Contohnya germanium dan silikon. Okey, unsur-unsur itu dikelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Okey, so separuh logam ni adalah dia ada ciri logam dan dia juga ada ciri bukan logam. Okey. Okey, kita tengok logam, contoh logam. Ni dia bagi contoh logam. Kena ingatlah Okey, aluminium, besi, kuprum dan juga zinc. Okey, besi, aluminium boleh ditempa ataupun dibentuk, dia kuat, ringan. Okey, contohnya dia bagi ni adalah aluminium, apa dia? Aluminium foil. Okey, aluminium foil. Okey. Aluminium foil. Kemudian okey, dia lebih ringan lah berbanding besi. Okey, aluminium foil ni dan dia pun mudah dibentuk. Okey, kita even aluminium foil ni kita koyak-koyakkan dia pun boleh kan. Okey, pepejal yang berwarna kelabu dan juga berkilat. Okey, dia ada permukaan yang berkilat. Okey, seterusnya besi. Okey, besi sangat kuat. Okey, dia mudah ditempa dan dibentuk pada suhu yang tinggi. Okey, kita cairkan pada suhu yang tinggi. Okey, dan dia bahan magnet, dia mudah melekat. Okey, pada magnet lah. Bila ada medan magnet, dia akan tertarik. Okey, konduktor elektrik yang baik. Okey, pepejal yang berwarna kelabu. Okey, besi pun dia berwarna kelabu. Okey, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sebab tu kalau waktu kilat jangan pegang benda-benda besi ni. Okey, so dia akan mengalirkan arus elektrik. Kalau terkena pada sinaran kilat tu boleh memudaratkan dirilah. Okey, cangkul diperbuat daripada besi. Kenapa cangkul perlu diperbuat daripada besi? Okey, cangkul ni dia perlu diperbuat daripada besi sebab kita nak guna cangkul ni untuk kerja-kerja yang susah kan, yang berat kan. Contohnya macam kata kalau awak nak cangkul tanah tanah tu dia bila dalam keadaan yang padat, dia perlukan daya yang kuat dan juga bahan yang kuat yang boleh mencangkul dia lah keluarkan tanah tu. Dan kalau ada batu ke apa ke, jadi tak sesuai kalau kita nak guna logam lain selain besi. Sebab logam lain selain besi dia kurang kuat berbanding besi.
Okey. So sebab itulah cangkul ni diperbuat daripada besi. Bukan tak ada cangkul yang diperbuat daripada aluminium, ada. Okey, dia lebih murah dibuat daripada aluminium, tapi dia tak tahan lama. Kadang-kadang tu bila terkena batu sikit dia dah rosak cangkul tu, sama ada bengkok, pecah ke apa ke. Jadi sedikit rugilah kita beli kan, dalam keadaan yang mahal juga. Cangkul ni bukan murah sebab dia besi kan, dia berat. Okey. So perlunya cangkul ni diperbuat daripada besi. Okey, kemudian kuprum. Okey, kuprum ni kuat, tahan karat, mulur, mudah dibengkok. Konduksi elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Okey, kalau awak tengok wire kuprum, okey, kalau ada wire-wire ataupun tengoklah kat mana-mana yang ada, awak boleh tengok 3 jenis wire dalam satu wire tu. Dia ada 3 ni macam ni. Okey, so dalam dia ada pepejal berwarna coklat. Okey, warna coklat kuprum tu lah. Okey, coklat kemerahan tu. So itu adalah wire kuprum. Yang di luar tu plastik, sebab untuk elakkan dia daripada bila awak pegang tu terkena arus elektrik. Dia sangat bahaya. Okey. Okey, seterusnya adalah zinc. Okey, zinc adalah kuat juga. Okey, digunakan biasanya untuk buat atap lah. Okey, atap ataupun bumbung. Okey, pepejal berwarna kelabu, konduktor elektrik yang baik. Okey, konduktor elektrik yang baik. Okey, so dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sebab tu kena hati-hati dengan dia. Dan zinc ni pun dia bahaya sebenarnya sebab dia tajam. Okey, kalau bumbung lah, bila zinc ni bila diperbuat daripada, dia buat dalam keadaan ataupun bentuk dia sangat nipis, okey, dia boleh membahayakan orang di sekeliling lah. Sebab tu kena hati-hati. Okey, kalau siapa yang ada zinc merata tu, jangan tersepak, jangan terpijak dekat rumah. Susun elok-elok tepi-tepi supaya bila awak berjalan, berlari, okey, tak terkena zinc. Kalau terkena zinc, na'udzubillah. Kalau berkarat lagi susah. Okey, kalau kena paku berkarat, zinc berkarat, benda-benda yang berkarat dan berdarah, okey, menyebabkan bahagian badan awak atau bahagian-bahagian mana-mana anggota lah berdarah. Okey, jari ke apa ke, so cepat-cepat pergi klinik untuk ambil cucuk untuk elakkan daripada jangkitan. Okey. So itu adalah logam. Okey, kita tengok pula bukan logam. Okey, bukan logam ni banyak lah. Okey, yang pertama iodine. Okey, iodine hablo berwarna hitam, dia beracun. Okey, digunakan untuk antiseptik, iaitu mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Okey, contohnya okey, iodine dia boleh dalam pepejal, cecair, okey, dan boleh juga dia bertukar jadi gas. Okey, iodine digunakan sebagai bahan antiseptik dalam perubatan. Antiseptik ni adalah dia untuk kita cuci luka supaya kuman tak masuk. Okey, bila dah lap bersihkan luka tersebut, okey, kita tutup luka tersebut, kita dabkan pada kapas iodine, letak iodine pada kapas, dab pada awak punya luka tu. Okey, untuk mempercepatkan luka tu baik dan juga mengelakkan daripada kuman masuk ke dalam luka. Okey, sebab bila luka, kita punya sel-sel kita terbuka lah. Okey, bila luka, kita punya kulit tu dah terkoyak kan. So itu bahaya. Okey, itu iodine. Okey, seterusnya klorin. Okey, gas yang berwarna kuning kehijauan. Okey, peluntur warna dan dia juga beracun. Okey, bahan peluntur daripada klorin. Okey, kalau tengok mana yang cuci-cuci lantai apa semua tu, so dia gunakan bahan peluntur klorin lah. Okey, Ajax ke apa ke, dia mesti akan ada Mr. Muscle, Ajax, lepas tu apa lagi, memang Clorox. Okey, dia gunakan klorin, tapi kuantiti dia berbeza-beza. Yang mana yang agak tajam, bila awak pakai tu tangan awak akan rasa sakit, akan rasa kering, akan rasa berkedut-kedut, pecah apa semua tu. So kandungan klorin dia tinggilah. Okey, tak digalakkan awak pegang bahan-bahan tu ataupun tersentuh menggunakan kulit.
Okey, lebih bagus awak gunakan sarung tangan. Kalau nak cuci-cuci lantai apa semua tu, nak berus-berus, okey, guna sarung tangan. Sebab klorin ni dia bahaya pada kulit. Okey, dan dia boleh menyebabkan keracunan. Okey, dan satu bagusnya klorin ni adalah dia untuk menyah warna. Okey, contohnya, okey, klorin ni banyak diinjek ataupun diletakkan, dicampurkan dengan air. Okey, air paip kita ni, okey, air paip yang dekat bilik air, dekat sinki apa semua tu, air paip itu telah ditapis dan dicampur dengan klorin dan beberapa bahan lain. Okey, Klorin salah satu kegunaan dia adalah untuk menghilangkan warna. Okey, air tu sebab tu kita nampak air tu jernih. Okey, air tu jernih. Air tu bukan putih. Putih dia macam susu, jernih. Air jernih. Supaya air yang jernih tu, bila satu air tu jernih, kita boleh katakan air tu adalah air bersih. Tapi bila air tu macam berkeladak, kelabu je kan. So kita automatik kita akan cakap air tu tak bersih. Okey. So, bagaimana dia orang nak bersihkan air? Bagaimana daripada sumber air yang daripada hutan, daripada gunung apa semua tu ditapis sehingga kita dapat air yang sangat jernih dekat kita punya bilik air, dekat sinki apa semua tu. Okey, air itu adalah dia dimasukkan dengan kuantiti klorin. Okey, klorin yang ada kuantiti dia lah, ikutlah sukatan dia berapa. Okey, untuk menyah warna kan. Okey, dia melunturkan warna. Okey, nanti warna tu, keladak-keladak tu dia akan turun pada dasar kolam. Jadi yang air yang disalurkan ke perumahan kita ni, ke rumah-rumah ni adalah air yang bersih, yang dekat bila klorin dia akan bawa mendapan, okey, kotoran ke bawah bahagian dasar kolam. Jadi air yang dipindahkan tu, yang disalurkan ke rumah tu adalah air yang di bahagian atas yang dah bersih. Okey. Dia ada kuantiti dia lah, bukan boleh suka-suka hati bubuh je banyak mana klorin. Okey, bahaya tu. Okey, kemudian sulfur. Okey, sulfur adalah serbuk pepejal berwarna kuning dan dia beracun. Okey, sulfur ni biasanya kita boleh dapat daripada gunung berapi ataupun kawasan tanah tinggi. Okey, dia berwarna kuning, tapi ini adalah selepas diproses. Okey, dia cantik elok je. Kalau asalnya adalah bukanlah dalam bentuk serbuk ni pun. Okey, dia dalam bentuk batuan ataupun di dalam bentuk tanah. Okey, dan sulfur ni beracun. Biasanya kalau kita ni lah dekat rumah ni, sulfur ni digunakan untuk menghalau binatang berbisa. Okey, menghalau binatang berbisa. Contohnya macam kata kalau kawasan, contohnya lah kalau kawasan rumah awak tu, awak pernah nampak ular. Okey, so taburkan serbuk sulfur ni, ataupun kita panggil dia sebagai belerang. Nama kampung dia lah. Okey, nama biasa kita sebut adalah belerang. Okey, nama lain dia, nama saintifik dia adalah sulfur. Okey, so sulfur ni tabur je keliling rumah supaya binatang-binatang berbisa seperti Cik U tak mendekati kawasan rumah kita. Especially kalau macam ada longkang-longkang yang ada air sikit, ataupun ada pokok-pokok sikit tepi-tepi tu, takut bila musim-musim hujan sekarang ni banyaklah binatang berbisa yang tumpang berteduh. Okey, mungkin lubang tempat tinggal dia tu dipenuhi air ataupun terlalu sejuk, jadi dia keluar mencari haba. Okey, seterusnya adalah sulfur dapat membuatkan tayar getah menjadi lebih keras. Okey, lebih anjal, lebih kuatlah tayar tu. Okey, kalau suami cikgu kerja kilang membuat sulfur untuk tayar. Okey, so itulah salah satu kegunaan sulfur. Sulfur ni memang banyak juga dekat atas muka bumi kita ni. Okey, sebab asalnya kita adalah kawasan gunung berapi, tapi yang dah tak aktif. Okey, seterusnya adalah karbon. Okey, karbon digunakan untuk membuat raket. So raket diperbuat daripada gentian karbon.
Okey, kemudian pepejal berwarna hitam. Okey, so karbon adalah satu pepejal yang berwarna hitam. Okey, licin, ringan. Okey, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Okey, so karbon adalah salah satu konduktor elektrik yang baik, tapi dia bukan logam. Okey, mata pensel diperbuat daripada karbon. Kalau tengok mata pensel awak, pensel tekan ke pensel kayu ke, semua diperbuat daripada karbon. Okey, so itu sikit untuk bahan logam dan bahan bukan logam. Okey, next class kita akan tengok eksperimen. Eksperimen ni agak panjang sebenarnya. Cikgu tak pastilah sempat ke tak kita nak buat hari Rabu. Okey, sebab dia macam agak panjang sikit. Okay, tapi tak apalah, cikgu cubalah. Okey, so hari ini sehingga muka surat 171. Okey, sehingga bukan logam. Okey, next cikgu akan pergi. Okey, tengok ni. Okey, ini adalah latihan awak. Lama pula dia nak buka. Okey, ni adalah latihan awak. Awak perlu isikan tempat kosong. Okey, siapa yang ada printer boleh print dan tampal, jawab dan tampal dalam buku nota. Okey, siapa yang tak ada printer? Okey, siapa yang tak ada printer boleh salin. Tak banyak. Okey, tak banyak pun. Okey, yang jadual berkala ni awak lukis petak-petak dia sahaja. Okey. So tahulah. Okey, nanti ni rujuklah buku rujukan, buku latihan ataupun cari video. Okey, apa jawapan dia? Okey, kita ada kala, kita ada kumpulan, kita ada gas nada, kita ada bukan logam, kita ada logam. Dia dah ada jawapan dekat atas tu. Okey, bila dah buat nanti kita akan bincang dalam kelas. Okey, cikgu akan share jawapan nanti. Okey, yang kedua soalan dia, bandingkan ciri-ciri logam dan bukan logam. Ni cikgu dah terangkan dekat bawah. Awak pilih sahaja dan isi masuk tempat kosong. Itu sahaja. Okey, yang ni next untuk eksperimen. Okey, ini sahaja. Okey, Selasa 6 Julai 2021. Okey, nanti cikgu akan share gambar lah dekat kelas. Okey. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.